Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat di page Fuzia Umar Umi Fo. Yang mana belum mengenali, salam perkenalan dari Umi Fo. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, petang ni ada yang beristirahat setengah sekarang ni, ataupun masih dalam perjalanan balik dari kerja. So Umi di page Fuzia Umar ni, mudah-mudahan nanti kalau boleh tengok dan kita sama-sama baca kisah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tentera panglima yang hebat, yang mana dia berjaya menawan Baitul Maqdis. Jadi hari ini kita sepatutnya lah mempelajari sejarah, kan? Kenal sejarah. Kalau kita tak kenal sejarah, kita tak tahu sejarah perjuangan mereka-mereka yang terdahulu, dan semakin kita lupakan perjuangan-perjuangan, sedangkan hari mendatang kita tak tahu macam mana lagi, kita akan menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Okey, kita baca lagi, mudah-mudahan sikit ni dapat apa, bangkitkan semangat kita, jadi cintakan agama, kan, insya-Allah. So bab 2 ialah darah mengalir di Sungai Nil. Macam mana darah mengalir Sungai Nil ni kita baca dah. Arus Sungai Nil terus mengalir hingga siang dan malam. Sungai Nil, semua orang tahu Sungai Nil. Walaupun permukaannya nampak tenang, namun dasarnya sesimpan 1000 rahsia. Betul, seperti Mesir juga. Walaupun negeri itu nampak tenang, tapi ada pakatan mahu menjatuhkan Khalifah Al-Adid. Al-Adid kini bumi Mesir kembali berdarah. Kerajaan Fatimiyah yang berasal dari keturunan Siti Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpahaman Syiah mulai lemah kerana sering berlaku perebutan kuasa sesama mereka. Ketika Mesir diperintah oleh Khalifah Al-Adid ni, berlaku perebutan kuasa dengan Perdana Menterinya yang bernama Syawur. Perdana Menteri itu mahu menjadi khalifah, dan bagi mencapai cita-citanya dia menemui Parlimen Bernis, iaitu ketua Panglima Tentera Salib. Ini adalah satu perbuatan yang tidak patut sangat kita contohi, yang maksudnya duri gunting dalam lipatan, macam tu. Khalifah Al-Adid ni sudah tua. Dia tidak mempunyai lagi, dia tidak mampu lagi memerintah Mesir dengan baik. Rakyat biasa tidak puas hati, mereka sering merancang untuk menggulingkan khalifah. Syawur melahirkan rasa benci. Bernis tersenyum sambil bertanya, "Mengapa saudara datang mengadu perkara ini pada saya?" Allahu Akbar. Sangat kita baca ni pun kita rasa, ya Allah, janganlah kita jadikan orang-orang yang bukan Islam tempat kita mengadu. Tempat kita mengadu. Sedangkan orang Islam ada Allah. Bila tersenyum sambil berkata, rakyat Mesir tidak suka kepada Khalifah Al-Adid ni, memerlukan bantuan saudara lagi menggulingkan baginda. Inilah peluang tentera salib menawan Mesir. Masya-Allah, jawab. Sungguh apa? Tak patut ada ni Syawur ni. Wahai Syawur, adakah benar apa yang saudara katakan? Adakah saudara fikir saya begitu mudah mempercayainya? Saya bersumpah apa yang saya katakan ini memang benar, dan saudara tidak rugi mempercayainya. Saudara kata kami tidak rugi mempercayainya. Apa maksud saudara, katanya Bernis. Jawab tentera salib sudah berusaha menawan Mesir, tetapi tidak berjaya kerana pada masa dulu kami bersatu padu. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Sekiranya tentera salib menyerang Mesir,
kami sanggup belot, jawab Syawur. Allah Rabbi. Sedih membaca ni. Bernice masih tidak berpuas hati lalu bertanya lagi. Apa faedah saudara dapat sehingga sehingga sanggup mengkhianat negeri sendiri? Tak malukah kita kan? Jangan kita sekali-kali kita elakkan daripada mencontohi sikap yang tak baik ni. Maka dijawab oleh Syawur, selepas Khalifah Al-Adid dijatuhkan, maka saya mahu menjadi Khalifah Mesir demi kepentingan sendiri. Kita terus menjalin persahabatan. Apa pula yang kami dapat? Tentera Salib bebas keluar masuk ke negeri Mesir walaupun saya menjadi Khalifah, tetapi saudara menjadi tulang belakangnya. Bagaikan pucuk di cerita ulam mendatang, Bernice sudah pun lama menyimpan hasrat untuk menawan Mesir, bersetuju dengan permintaan Syawur. Dia pun membuat persiapan untuk menyerang Mesir. Dia memanggil Panglima Tentera Salib bertugas di tanah jajahannya. Kami bersedia menyerang Mesir. Saudara pulang ke Mesir dan perintahkan tentera dan rakyat Mesir supaya jangan menentang kami. Beritahu Bernice kepada Syawur. Saudara jangan bimbang kerana tentera Mesir berada di bawah pemerintahan saya. Kelak semasa tentera Salib menyerang, saya perintahkan tentera Mesir bercuti, kata Syawur pula. Bernice senang hati mendengarnya. Dia yakin kali ini Mesir berjaya ditakluk. Bernice memerintah tenteranya menakluk Mesir melalui Sungai Nil. Seperti yang sudah dirancang oleh Syawur, tidak ada tentera Mesir yang mempertahankan Sungai Nil. Tentera Salib mendarat dengan mudah lalu menyerang perkampungan di sekitarnya. Tentera kita sudah memusnahkan semua penempatan di Lembah Nil. Apa arahan Tuan selanjutnya? Tanya Robert, pembantu kanan Bernice. Terus menuju ke kota Iskandariah. Apabila kota itu berjaya ditawan, Khalifah Al-Adid pasti menyerah kalah, jawab Bernice. Arahan itu segera dipenuhi. Tentera Salib bergerak menuju ke kota Iskandariah. Penduduk kota kelang kabut apabila mendapat tahu tentera Salib menuju ke arah kota mereka, sedangkan tentera Mesir entah ke mana. Dalam keadaan terdesak itu, penduduk kota Iskandariah mengadakan mesyuarat tergempar dan mereka mencapai kata sepakat untuk mempertahankan kota itu. Tentera Salib terkejut apabila mendapati pintu kota Iskandariah tertutup rapat. Kemudian mereka dihujani lembing, tombak dan anak panah daripada orang ramai mempertahankan kota itu. Akhirnya Bernice mengarahkan rakyatnya mengepung kota Nuruddin. Tiba-tiba sampai berita menakutkan pemimpin tentera Salib. Syawur berjanji membantu kita dengan cara melarikan diri sesudah membakar hangus kota Fustat. Malangnya Khalifah Al-Adid mempunyai bantuan Sultan Aleppo. Baginda menghantar pasukan tentera dipimpin oleh Panglima Asuddin Syikruwah datang ke Mesir. Mereka berjaya menawan semula kawasan-kawasan dikuasai sekarang dan mereka sedang menuju Iskandariah, seberitahu perisik tentera Salib. Bernice terkejut dengan laporan itu. Apa yang kita rancang tidak menjadi. Sepatutnya tentera yang dipimpin oleh Al-Adid menyerang kota Aleppo supaya tentera Sultan Nuruddin tidak dapat membantu Mesir. Mengapa perancangan awal kita itu tidak menjadi? Mungkin ada sesuatu yang menghalang mereka. Itu tidak menjadi masalah kerana kota Iskandariah hampir jatuh ke tangan kita. Kedatangan tentera Asuddin bukan penghalangnya. Kita pasti berjaya menentang mereka, kata Raja Rimon. Sudah lupakah saudara kita pernah dikalahkan oleh pasukan tentera yang dipimpin oleh Panglima Asuddin Syikruwah? Kita juga pernah mengikat perjanjian damai dengan mereka. Apabila berperang dengan mereka bermakna kita melanggar perjanjian, kata Bernice. Kita lupakan saja perjanjian itu kerana mereka datang ke Mesir bagi berperang dengan kita. Ini bermakna mereka dahulu yang melanggarkan perjanjian. Rimon juga cuba mempengaruhi Bernice. Tentera yang dipimpin oleh Panglima Asuddin Syikruwah bergabung dengan tentera Mesir yang masih setia dengan Khalifah Al-Adid
bagi memerangi kita. Sanggupkah kita menghadapi mereka sedangkan sebahagian dari tentera kita masih berada di Syam? Mereka itu harusnya menyerang kota Aleppo, bantah Bernice. Adakah saudara bercadang hendak mengundur tentera kita dari Mesir? Kata Raymond pula. Panglima Asudin Syukurwah dan pasukan tenteranya pasti tidak tinggal lama di Mesir. Mereka pasti kembali ke Aleppo. Selepas mereka pergi, kita serang Mesir sekali lagi dengan pasukan tentera yang kuat, jawab Bernice. Ternyata Raymond dapat dipengaruhi oleh Bernice. Selepas mencapai kata sepakat daripada pemimpin tentera salib yang lain, mereka segera meninggalkan Mesir. Apabila Panglima Tentera Asudin Syirkuwah dan tentera di bawah pimpinannya tiba, mereka dapati tentera salib sudah pergi. Kota Iskandariah dibebaskan semula. Mesir selamat daripada penaklukan tentera salib. Bagi menyatakan rasa gembira, kita jemput Sultan Naruddin ke Mesir. Kita adakan perayaan sempena menyambut kemenangan, kata Khalifah Al-Adid dengan gembira. Berita kejayaan Panglima Asudin Syukurwah menyelamatkan Mesir daripada penaklukan tentera salib tanpa penumpahan darah disambut gembira oleh Sultan Naruddin. Beliau dengan senang hati menerima pelawaan Khalifah Al-Adid. Apabila tiba di Mesir, beliau disambut meriah oleh Khalifah. Baginda Asudin Syukurwah berjasa kepada Mesir. Dia dilantik menjadi Perdana Menteri sebagai penghargaan daripada Khalifah Al-Adid. Saya bersetuju sebagai cadangan, kata Sultan Naruddin. Tentera salib tidak berani menyerang lagi apabila Panglima Asudin di Mesir kerana mereka mempunyai perjanjian damai. Saya tidak bersetuju dan berhak membuat bantahan. Tiba-tiba Syawur bersuara. Saya berhak melantik siapa saja menjadi Perdana Menteri, kata Khalifah Al-Adid. Bagaimana pula dengan saya? Tanya Syawur pula. Saudara dilucutkan jawatan, kata Khalifah Al-Adid. Itu tidak adil, bantah Syawur. Itu tidak adil, katanya. Saudara melarikan diri semasa tentera salib mengepung di kota Iskandariah. Saudara juga ingkar arahan saya supaya mempertahankan kota Fustat. Tindakan saudara membakar kota itu adalah tindakan orang penakut. Saudara muncul selepas negara kembali aman, kata Khalifah Al-Adid. Syawur tetap tidak mengakui kesalahannya. Syawur dan orang-orangnya bertindak keluar meninggalkan istana lalu menunjukkan bantahan dan pelucutan jawatan. Begitulah. Saya tidak berdiam diri dan bersumpah mengambil semula hak saya, kata Syawur sebelum pergi. Jangan takut dengan ugutan Syawur, perintah Panglima Asudin dan Panglima Salahuddin berada di sini, kata Sultan Naruddin. Khalifah Al-Adid senang hati mendengarnya. Syawur dan pembantunya berjalan pantah meninggalkan istana. Kita pergi ke Syam bertemu Bernice, kata Syawur selepas mereka berada jauh dari istana. Apa tujuan kita ke sana? Tanya pembantunya. Minta bantuan tentera salib bagi menumbangkan Khalifah Al-Adid, kata Syawur. Sungguh bahaya rancangan itu. Bukankah dahulu kita membuat rancangan sama tapi gagal? Kali ini pasti berjaya, Syawur penuh yakin. Boleh beritahu saya apa rancangan? Nanti saya ceritakan apabila sudah berada di depan Bernice. Kedatangan Syawur dan pembantunya disambut baik oleh Bernice. Tindakan saudara melarikan diri, tidak menentang semasa kami menyerang Mesir menyebabkan saya bersikap baik kepada saudara, kata Bernice. Kita sudah menjalin persahabatan dan kerap bersahabat bagi selama-lamanya, kata Syawur. Bagaimana keadaan Mesir sekarang? Apakah Panglima Asudin sudah pulang ke Aleppo? Apa tujuan saudara datang menemui saya? Tanya Bernice berkali-kali. Kita pernah mengadakan pakatan dan menumbangkan perintah Mesir. Bersujukah saudara sekiranya kita mengulangi sekali lagi? Jawab Syawur. Saya masih terikat dengan perjanjian Asudin Syukurwah dan tidak mahu terlibat dengan rancangan yang sia-sia, kata jawab Bernice. Namun Syawur terus memujuk, apabila rancangan ini berjaya, saya merintah Mesir dan terus menjalinkan persahabatan. Tiada lagi peperangan antara kita, pujuk Syawur. Beritahu saya apa rancangan saudara kali ini? Tanya Bernice. Saya mahu membunuh Khalifah Al-Adid dan Perdana Menterinya, jawab Syawur. Siapa Perdana Menterinya? Asaduddin Syirkuwah. Tempat saudara digantikan oleh musuh yang sudah mengikat perjanjian dengan saya. Keadaan semakin rumit.
Saya sanggup menyerahkan sebahagian daripada negeri Mesir kepada saudara apabila Khalifah Al-Adid dan Panglima As-Suddin dapat dibunuh. Bantuan apa yang saudara perlukan daripada saya? Saya perlukan duit bagi diberikan kepada pembunuh upahan. Saya bersetuju Khalifah dibunuh, tetapi tidak Asaduddin Syikuwah, kata Banis pula. Mengapa pula? Tanya Syawur hairan. Saya terikat perjanjian damai dengan Panglima As-Suddin. Dalam perjanjian itu kami tidak dibenarkan berperang, jawab Banis. Saudara tidak boleh begitu, pujuk Syawur. Sekiranya As-Suddin masih hidup, tentu dia menggantikan Khalifah Al-Adid memerintah Mesir disebabkan dia juga perlu dibunuh. Saya masih ada perjanjian dengan As-Suddin dan perlu mematuhi, tegas Banis. Syawur kecewa dengan Banis tidak sanggup membantunya. Dia kembali ke Mesir, namun dendamnya kepada Khalifah Al-Adid dan As-Suddin Syikuwah masih membara. Dia merancang mahu melakukan sendirian. Beginilah kalau orang dia hati berdendam, hati yang sentiasa ada perasaan buruk, so dia sentiasa ada dendam, marah dalam hatinya kan, sebab dia jadi bahaya sikap macam ni. Dan okey, kita baca teruskan. Manakala di istana Khalifah Al-Adid diadakan majlis meraihkan pelantikan Panglima As-Suddin Syikuwah sebagai Perdana Menteri Mesir. Saya yakin Perdana Menteri yang baru ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Rakyat Mesir akan hidup aman, damai dan bahagia, ucap Khalifah Al-Adid. Jadi dengan jasa Panglima Asaduddin ni, Syikuwah ni, maka beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Mesir, menggantikan Syawur yang orang yang berpaling tadah, orang yang sangat tidak setia, tidak taat setia, dan ingin menghancurkan negara dia sendiri. Kemudian giliran As-Suddin Syikuwah pula berucap, saya bersyukur kepada Allah dan mengucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Khalifah Al-Adid. Saya berjanji akan menunaikan tanggungjawab kerana Allah. Bagi memudahkan kerja saya perlukan seorang ketua panglima tentera bagi membantu saya. Selain daripada itu, orang yang dilantik boleh bekerjasama dengan saya. Perdana Menteri berkuasa membuat pelantikan. Pilihlah siapa yang dipikirkan layak dan sesuai memegang jawatan Ketua Panglima Tentera Mesir, kata Khalifah Al-Adid. As-Suddin Syikuwah memandang kepada Salahuddin. Kemudian dia pun berkata, seperti yang saya katakan tadi, saya perlukan orang yang berdaya, orang yang berkelayakan dapat bekerjasama dengan saya. Tambahan pula, jawatan Ketua Panglima Tentera Mesir adalah jawatan yang paling penting. Siapakah orang yang saudara fikirkan paling layak? Tanya Khalifah Al-Adid. Salahuddin Al-Ayyubi, jawab As-Suddin Syikuwah. Dia tentera terlatih dan saya sudah lama mengenalinya. Saya bersetuju dengan kata Khalifah Al-Adid. Hati kecil saya mengatakan dia adalah orang yang paling layak memegang jawatan itu. Jadi tiba-tiba giliran Panglima Salahuddin berucap, saya terima tugasan kerana Allah. Saya jalankan tugas ini kerana Allah. Perkara utama yang saya atasi ialah menghukum mereka yang mengkhianati negara kerana bersubahat dengan tentera salib. Di Syam pula Banis sedang bermesyuarat dengan pembantu-pembantunya. As-Suddin Syikuwah sudah dilantik menjadi Perdana Menteri Mesir. Salahuddin pula dilantik menjadi Ketua Panglima. Kedudukan Khalifah Al-Adid semakin kuat, manakala kedudukan Syawur semakin lemah. Apa rancangan saudara? Tanya Raymond. As-Suddin pasti mengarahkan tentera Mesir menyerang sebagai membalas dendam atas serangan kita terhadap Mesir. Kita pula mengelakkan perkara itu berlaku kerana tidak pernah menang apabila tempur dengan tentera yang dipimpin oleh As-Suddin Syikuwah, jawab Banis. Bagaimana caranya? Tanya Raymond lagi. Hantarlah surat kepada As-Suddin Syikuwah. Kita dedahkan rancangan jahat Syawur mahu membunuh Khalifah dan jawab Banis. Tidakkah itu mengkhianati kawan? Tanya Raymond, seperti yang tidak setuju dengan rancangan Banis. Syawur bukan kawan yang boleh dipercayai. Adakah kita sanggup berkawan dengan orang yang sudah kehilangan kuasa? Orang yang sanggup mengkhianati negara sendiri, kemudian merancang untuk membunuh khalifahnya, jawab Banis. Tanya Banis. Akhirnya,
Mereka bersetuju dengan rancangan Bernice itu mendedahkan perbuatan jahat Syawur kepada Asluddin bagi mengelakkan terjadinya peperangan. Asluddin terasa sangat marah apabila membaca surat Bernice dan memanggil Panglima Salahuddin lalu berkata, tangkap Syawur dan pengikutnya. Bunuh saja sekiranya mereka melawan. Perintah itu segera dilaksanakan. Perintah Salahuddin mengumpulkan tentera yang dipercayai bagi menyerbu kediaman Syawur. Apabila tiba tempat persembunyian Syawur dan pengikutnya tidak mahu menyerah diri, berlakulah pertempuran sengit. Panglima Salahuddin berhadapan dengan Syawur dengan satu sama satu. Saudara pengkhianat, kerana sanggup bersubahat dengan tentera Salib dan merancang nak membunuh Khalifah dan Perdana Menteri, kata Panglima Salahuddin dengan marah. Ini urusan antara saya, Adit dan Asluddin Syukurwah. Saudara tidak perlu campur, kata balas Syawur pula. Saya dilantik sebagai ketua Panglima Tentera. Saya datang ke sini kerana diarahkan membunuh saudara, jawab Panglima Salahuddin. Wah. Kemudian berlakulah pertempuran antara mereka. Panglima Salahuddin nyata lebih cekap, hebat kerana berjaya membunuh Syawur. Akhirnya terbunuh juga, ya. Pengikutnya juga telah terbunuh kerana tidak mahu menyerah kalah. Khalifah Al-Adid dan Asluddin Syukurwah berasa senang hati kerana mereka mengkhianati negara sudah menerima pembalasan. Mereka memuji Panglima Salahuddin bin Ayyubi. Jadi bab kedua tadi menceritakan sungai ni berdarah lagi, di mana seorang Perdana Menteri kepercayaan raja telah berpaling tadah sebab demi dia nak kuasa. Jadi dia tengok Khalifah Adik ni dah uzur, dah tak larat dah. So dia pun berangan-angan nak dapat jawatan sebagai khalifah. Jadi tapi niat dia tak betul, dia buat cara yang tak betul, dia pergi bekerjasama dengan tentera Salib. Alangkah hinanya orang seperti ni, kan. So membelakangi pemerintah, so dalam hati pastilah buat bila kita kita berpaling tadah dan kita bekerjasama dengan musuh Islam, dan itu adalah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Dan akhirnya Syawur yang berpaling tadah tu mati dibunuh oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sekarang ni bila terjadi perkara ini, maka Perdana Menteri Khalifah Al-Adid telah melantik Panglima Asluddin Syukurwah ni sebagai Perdana Menteri, dan Salahuddin adalah sebagai Panglima Tentera. Jadi esok Umi Fu akan baca tentang bab ketiga, Tuah Datang Bergolek. Tuah datang bergolek apa tu? Tentang cerita lagi tentang Salahuddin, insya-Allah. So Umi Fu akan letakkan insya-Allah pukul 6 petang. Esok mungkin Umi Fu akan berada di Cyberjaya, insya-Allah. So Umi Fu akanlah di sana. So pukul 6 petang insya-Allah kita sama-sama baca lagi kisah Salahuddin Al-Ayyubi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.